Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In kuntum tuhibbuna Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang kita muliakan pada Ustaz Tengku Sabruddin Osman daripada Pondok Darul Ulum. Pondok Pai Siput. InsyaAllah, alhamdulillah kita hari ini didatangi oleh tuan guru kita. Ini merupakan satu keberkatan dan kerahmatan Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita pada hari ini. Dan sebenarnya Jumaat ni kita mulakan kuliah kitab turas kita ni. Kita telah merancang lama untuk mengadakan kelas ini. Tiba-tiba kan Allah Ta'ala memutuskan Ustaz Sabruddin cukup dapat kita bersama untuk menerima ilmu yang sangat penting bagi kita mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. InsyaAllah hari ini mengaji barakah sama-sama dengan semua yang hadir ini. Terima kasih banyak. Memulakan satu kelas. InsyaAllah saya tidak perlu menerangkan siapa Ustaz Sabruddin, biar dia sendiri akan menerangkan dia. Dan untuk mana-mana tuan-tuan, Ustaz Sabruddin ini merupakan ahli falak majlis negeri Pahang. Majlis ahli falak negeri Pahang. Maknanya kalau nak tahu puasa raya, ni tahu kan? Saya selalu ikut dia. Dan pun lagi ikut sekali dua. Ustaz ni tengok nak bulan. Tapi biasanya memang tak nampak semua. Pernah sekali pergi ke Melaka di Tanjung Bidara dulu. Baik, saya tak nak ucap panjang. Terima kasih Puan Hadir, dan insyaAllah kuliah kita ini akan diadakan tiap-tiap minggu dan dia terbuka kepada siapa saja. Macam mengaji pun siapa saja, tapi dia ada grup dia. Tapi ini kita buka kepada orang awam, dan sekiranya ramai akan datang ni, mungkin kita terpaksa alihlah meja ni. Tapi betul saya ingatkan bahawa parking tu kena bayar. Semalam saya nampak dah ada kena saman seorang kan? Jadi kena bayar ikut MBT. Allah. Jadi dengan sempatnya silakan kepada Ustaz untuk memulakan belajar pada pagi ini. Itu adalah yang pertama, kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'na Itla' al-Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih pengurusi yang melangkah pada tuan rumah, pada rumah mengaji Barakah. Alhamdulillah. Saya insya-Allah ada separuh tu dah kenal dah saya. Nama penuh saya Sabruddin Osman. Ya. Saya lahir tahun 66, lahir di Kota Baru. Tapi dalam IC 03. Saya Kota Baru. Produk kacukan Kelantan dengan Pahang. Produk kacukan Pahang dan Kelantan. Alhamdulillah. Saya dah kali di segi akademik, saya pernah bersekolah di Sekolah Menengah Sains Raub. Sekolah Sains Raub. Kemudian saya pergi memondok selama 16 tahun. Lepas tu masuk Kuza buat pengurusan ilmu falak. Kemudian saya belajar dengan tugu tradisional buat ilmu falak ni. Jadi alhamdulillah saya dapat menguasai ilmu falak dengan moden dan tradisional. Jadi saya gabungkan. Itulah. Semalam baru balik daripada Pekan menyusun takwim. Saya tidak tahu tugas saya menyusun takwim untuk faham kita ni. Dan saya ni malang tu, sebelum tu saya ambil kesempatan saya ceramah bab pusaka. Saya perbagaikan bidang saya. Tak satu hala je. Saya ceramah bab pusaka di masjid di Pekan tu. Satu masjid di Pekan. Itu alhamdulillah lah. Jadi saya kalau di pondok-pondok di Pahang ni, saya sebagai penasihat dia, pondok turas Pahang sebagai penasihat. Kalau di Kelantan, kami ada pusat pengurusan pondok berhad, menjaga pondok-pondok di Kelantan. Saya salah seorang daripada ahli lembaga pengarah dia. Itulah, gaji sebulan 30 hari je. Sebetulnya saya buat MOU dengan Ustaz Sulaiman. Saya nak mengajar ni ada syarat. Syarat dia
tak nak ambil bayaran. Cuma je datang. Nak betul. Alhamdulillah. Ya. Madrasah saya sudah dibina selama 20 tahun. 2005 sampai sekarang tak ada iuran. Percuma. Guru ada 5 orang. Saya berjanji dengan Tuhan. Selagi saya dapat bayar sebagai guru, saya dapat bayar API pelajar saya tak nak ambil iuran. Jadi sekali dua ni, Alhamdulillah, masih berjalan lancar lagi. Itulah MOU saya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan. Kemudian kebetulan pondok saya ni duduk di titik tengah sebenarnya Malaysia. Itulah anugerah apabila saya bercempur dalam bidang falak ni, orang tertanya-tanya macam mana Ustaz Sabar ni boleh buat pondok dia betul-betul duduk di titik tengah. Apa ilmu yang dia pakai tu? Tak ada, itu anugerah Tuhan. Bukan ilmu pakai, itu betul-betul anugerah Tuhan. Allah Ta'ala letakkan pondok saya di titik tengah sebenarnya Malaysia. Yang titik ada sekarang tu, itu yang simbolik je. Sebenarnya dalam pondok saya. Itu je nak beritahu. Itu jadi, mengapa saya tawarkan nak belajar dalam pasal lembak akidah ni? Kerana kita sejak mutakhir ini, masyarakat awam, dia mengabaikan mengaji ilmu fardu ain. Ilmu berteraskan kitab turas ni. Berapa yang dikasihi? Tuan-tuan berapa mengaji Quran bagus dah. Ya. Tapi kena ingat, orang yang mengaji Quran atau menghafal Quran, dia bukan alim. Jangan salah faham. Boleh kata ni Hafiz ni, anak aku Hafiz. Dia bukan alim. Dia ilmu menghafal je. Kecerdasan dia hafal. Nak jadi alim ni, dia kena mengaji. Dalam ilmu Quran ni, kalau nak mengaji, kena belajar 14 ilmu. Dia boleh hurai satu-satu, baru dia alim. Ilmu nahwu dia, ilmu sarah dia, dan ilmu balaghah dia kena menguasai. Barulah dikatakan alim. Itu baru bahan mentah dia. Kemudian kena panggil satu hadis lagi, satu ilmu lagi. Istilah hadis ni, itu kerja orang lama. Kita orang awam ni mengambil yang benar dah siap. Itu tugas ulama-ulama mujtahidin. Sebab itulah kita kena bermazhab. Ikut mazhab apa? Aku tak ada mazhab, aku ikut Quran dia. Jangan. Haram kita orang awam tak ikut mazhab. Wajib. Wajib kita bermazhab. Mazhab ni apa? Perjalanan hukum yang diijtihadi oleh ulama-ulama mujtahidin. Maknanya kita orang mazhab Imam Syafi'i contohnya, kita ada 5 ulama mujtahidin baru sampai ke kita ni. Maknanya bahan dah siap masak. Daripada mazhab mutlak Imam Syafi'i, muqasid, mazhab fatwa, mazhab tarjih sampai ke kita. Kita nak pula nak bercarat tak erti. Terjemah ke kita jauhi. Jauhi pun tak erti dah. Kebalikkan Rumi punya malang ni bangsa kita ni. Orang tak kisah. Tuan-tuan bukan nak mengangkat pondok. Kalau pondok kita tak ada di Malaysia ni, lama dah habis kita jauhi ni. Sebab kita tak sekolah, dia belajar jauhi model. Imlak dia tu, dia tak sama. Dia tak sama. Tapi bukanlah nak menidak atau menguang, tidak. Nak ceritakan tradisi kita. Jadi peringkat mutlak sampai ke majlis fatwa ulama mujtahidin, dibentangkan kitab, dibentangkan ilmu ni, tugas kita orang belajar saja. Itu disiplin ilmu. Jangan lagi. Bila kita tinggal, ni jadinya. Bila kita tinggal, banyak pahaman yang kita orang awam akan bercelaru. Contoh, nak beri contoh. Kita ada satu firqah, aliran Wahabi, biasa dengar. Firqah dia macam mana? Dia memahami ayat-ayat yang mutasyabihat ni secara zahir. Ya Allah, terjemah tangan Tuhan. Dia kata tangan Tuhan ni ada tangan pada hakiki. Sebab dia tak terima majah ni. Pada hakiki Tuhan ni ada tangan. Tapi dia kata tangan Tuhan tak serupa tangan makhluk. Tapi pada hakikatnya dia kata Tuhan ni ada tangan. So itu jadi perbalahan. Jadi kita aliran ahli sunnah wal jamaah ni, kita dah ada disiplin ilmu. Terbagi kepada 2 golongan, ilmu salaf dan khalaf. Salaf ni 300 tahun awal Islam, memahamkan yadullah ni apa? Kami serah pada Allah. Tahfidh, mana serah pada apa maksud Tuhan cakap itu? Maha suci Tuhan daripada menyerupai makhluk. Khalaf pula kata yadun ni sebagai kekuasaan, ditakwilkan. Bersalah. Ini perkara-perkara ni lah kita kena faham dan maklum. Lebih-lebih lagi belajar ilmu sifat 20 ni yang paling mudah. Ya. Tuan-tuan, kita belajar ilmu sifat 20 ni mengapa? Kerana kita dah belajar benda mahal, ulama dah siap masak dah.
dia siap buat kaedah. Tak boleh kita terlalu umum. Amat kita mengenal Tuhan, balik ke Quran hadis. Tak boleh. Sebab apa? Kita tak faham ibarat istiarah dia, ilmu dia mendalam, dari segi balaghah kita tak faham. Faham zahir, tapi hakikatnya ada maksud yang tersirat yang kita perlu bantuan ulama sebab kita orang awam, ya. Okey. Tomahan daripada masyarakat, ya, golongan-golongan tertentu kata jangan belajar ilmu sifat 20 ni. Kerana apa? Dia kata ilmu sifat 20 ni ilmu falsafah. Biasa dengar kan ilmu falsafah. Dia tak faham sebab dia tak mengaji. Ilmu falsafah adalah ilmu logik akal. Mudah cakap ilmu falsafah ni ilmu logik akal seperti ilmu sains, matematik, itu semua falsafah tu. Okey. Dalam masalah bercara ilmu tauhid ni kita berpandu kepada apa? Al-Quran, hadis, ijma', akal. Akal ni sebagai alat untuk kita menyapai, nak faham. Kalau tak ada akal kita tak boleh faham. Itu kaedah. Jadi ilmu sifat 20 ni sumber dari mana? Al-Quran, hadis, ijma' dan akal. Akal ni sebagai alat. Ilmu falsafah adalah ilmu yang berbangsa akal semata-mata. Bila masa akal, dia tak boleh nak bercara perkara yang baik. Ni kelemahan akal. Akal tak boleh, dia ada batas dia. Satu. Tomahan yang kedua, hari ni nak cerita apa tuan-tuan hari ni, tak baca kitab lagi. Seperti apa, orang jual ubat, belilah ubat saya ni, ubat ni makan esok sihat. Nak dengar dulu, nak suruh ibu bapa faham dulu. Mengapa aku kena mengaji ilmu akidah ni, suruh faham. Yang kedua, awak belajar sifat 20 ni membataskan sifat Tuhan 20 je. Mana sifat asma-asma Tuhan? Sebab dia tak mengaji. Sebab tu dalam mukadimah kitab yang akan datang ni kita akan baca bahawa sifat Allah adalah sifat kesempurnaan, sifat kamal. Tapi 20 sifat ni sebagai induk, sebagai asas dia, induk melengkapi sifat lain. Kita tak nafikan sifat Tuhan, sifat asma nama-nama Tuhan tu, dia 20 sebagai sifat induk yang terbit daripada, ambil daripada Quran hadis. Bukan terbatas. Bersalahan kalau tuan-tuan belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, yang tiga tu tak melengkapi, minta maaf. Bukan kita nak timbul ke kontroversi, timbul apa, dia tak lengkap secara umum. Apa contoh? Dalam tauhid rububiyah mempercayai bahawa Tuhan yang menjadi alam ni. Ada masalah? Tak ada. Simple je. Dan mengiktikad apa yang kita sembah, apa yang kita faham pada Allah, itu panggil huliyah. Dan Tuhan ada nama dan asma. Tak sampai 1 minit habis dah keluar, tak perlu datang berminggu. Mana Ustaz? Belajar tauhid 3 tak. Tapi bila nak ke dalam lagi berkait dengan ayat mutasyabihat, berkait dengan ini, dia tak boleh nak bongkarkan. Itu kelemahan dia, minta maaf. Dia tak boleh nak bongkarkan. Bongkarkan mana? Bila berkait dengan ayat mutasyabihat, mula dipaham secara zahiriyah. Tuhan dah cakap ada tangan-tangan lah, kita beriman lah. Ini timbul isu dia. Bila Tuhan kata Ar-Rahman ala arsy istawa, bermula Tuhan Rahman di atas aras tertinggi. Tuhan dia di mana? Salah, tunjuk ni salah. Bila tunjuk ni salah, sebab apa? Awak telah menetapkan Tuhan bersifat seperti jihad makhluk. Itu. Tapi kalau kata Tuhan di mana? Di atas aras. Apa maksud dia? Aku serah pada Allah dan Rasul. Betul? Sekarang yang jadi masalahnya bang, awak berdoa. Apa maksud awak berdoa ni? Kenapa awak angkat ni? Kan mana Tuhan di atas? Situ yang salahnya. Yang ni kita kena faham. Sebab kiblat doa adalah langit kiblat dia. Lepas tu diujah lagi. Kalau Tuhan tak di atas, kenapa Nabi Isra' Mi'raj? Pergi ke langit. Apa tak? Kita kena pegang pada ulama. Imam Nawawi kata, naik Nabi ke langit tu, kerana apa? Dia bermunajat. Begitu ke Nabi Allah Musa AS pergi ke Bukit Tursina, kenapa? Bermunajat. Kemudian hijab dibuka. Itu saja. Hakikat sebenar serah pada Allah. Itu batas dia. Itu batas disiplin ilmu tauhid yang perlu kita mengaji. Mengapa lagi awak kena mengaji ilmu akidah ni? Kadang ulama kita dah siap dah bahas. Kenapa nampak lemah sangat ni? Sakit ni ya. Dah 3-4 malam dah tak dapat tidur. Makan ubat ni. Saya jamin esok awak garanti. Saya jamin esok awak garanti sihat. Tengok esok betul. Terima kasih Ustaz bagi saya ubat ni. Ubat ni lah. Baik betul. Semua makan kata kapur sirih Ustaz. Orang dulu cakap kan. Sirih pinang hilang. Okey. Kan saya dah cakap ubat ni andai terbaik.
Tuhan ke bukan Tuhan, ubat. Itu kita nak faham tu. Dia bangsa ke ubat yang menyembuh, bukan izin daripada Tuhan. Ini tujuan nak belajar. Jadi dalam kitab ulama kita ni diadunkan, dikenalkan apa itu hukum syarak, dikenalkan apa itu hukum adat, dikenalkan apa itu hukum akal, digabungkan sebab benda ni berlaku tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari berlaku aksiden, tak logik lah, tak mati. Tak logik apa tu? Pada adat. Bukan tak logik pada akal. Akal harus, sebab banyak yang berlaku. Ada orang jatuh kapal terbang tak mati. Kalau di Dukul Kaum tu, Tuan Haji Siddiq. Haji Siddiq ni dia timbalan pengaruh bagai kayu ni. Dia bawa kapal terbang sambung racun. Kapal terbang ni tak ada kawalan, lekat dekat pangkal pokok getah. Omong nak panjang lagi. Soalan kita kan. Banyak ada kes-kes yang berlaku. Itu kata apa? Pada adat memang tak logik. Tapi pada akal harus. Jadi ilmu ni, orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, dia boleh menyelaraskan kehidupannya dengan berdasarkan tauhid tunjang dia pada akidah. Ni tujuan nak belajar. Ni tujuan nak kita belajar akidah biar faham dulu. Sebelum nak cakap, sebelum nak komentar, sebelum nak buat jadi netizen ni dan TikTok apa, sekarang ni semua orang nak bercakap. Letih. Saya pula kalau tengok 6 bulan duduk di Gunung Berincang, atau mesej macam-macam, betul-betul Ustaz, warna esok ke raya ke tidak apa, semua nak tahu. Semua nak tahu raya ke tidak. Sebab kita salah dah, kita dah lama sempadan. Kenapa? Nak tahu sangat nak raya ni buat apa? Ulama kita, alim ulama ahli sofi apa yang menangis tinggal nak bulan Ramadan ni. Kita sibuk nak raya. Sedangkan dia menangis nak tinggal ke bulan Ramadan ni. Kita sibuk nak beraya. Sebab perayaan dah jadi satu apa? Benda dah lari daripada jalan contoh sunnah dan syariah Nabi. Raya pula nak sebulan. Nak sebulan raya. Pelik sungguh sekarang ya. Pelik. Memang pelik dekat dunia sekarang ni. Okey, habis itu. Jadi, tuan-tuan kena faham balik. Jadi kita kemaskan belajar ilmu akidah ni. Ya, daripada nak menolakkan apa? Kesalahfaham. Belajar sifat 20 konon belajar ilmu falsafah. Kena tinggalkan. Itu satu kesalahan yang sangat menakutkan, sangat berat tuduhannya. Ya, tidak. Dan kedua, kita belajar sifat 20 ni untuk apa? Untuk lepaskan fardu ain, nak kenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah ai fi sifati. Nak kenal Tuhan melalui sifat-sifat dia. Yang ulama susun. Sifat wujud, kidang, bakar, semua daripada Quran. Semua daripada Al-Quran, tapi disusun itu akal. Mana sabar dulu? Nak letak sifat daripada 20 sifat itu mana sama? Adakah sifat hayat tu kot? Tak sabar sebab kena mesti ada di perkara dulu. Dah ada, bila Tuhan ada, otak akan memikir. Bila Tuhan ada? Oh, dia sedia. Kemudian dah ada, adakah dia akan binasa? Tak, dia kekal. Lagi apa sifat zat dia? Mukhalafah, tak menyerupai sesuatu. Lagi zat dia berdiri dengan sendiri. Lagi zat dia wadahnya. Kita pula ada kita ni sifat baru. Kemudian akan binasa. Lagi kita tak bersifat mukhalafah. Apa maksud mukhalafah ni? Zat kita ni terdiri daripada jisim yang bersamaan. Setiap makhluk ni semua sama. Berjisim, berzarah, nak ke tempat, ada kadar dia, ada jihad dia, kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam. Lagi sifat warna. Ini sifat ini betul, ni perkara akal. Ulama ambil kaedah ni supaya apa? Nak bezakan daripada sifat baru. Itu tujuannya. Kita tak menolak ilmu falsafah yang manfaat, kita ambil. Tapi bukan tugas kita. Kita belajar daripada ulama. Itu kaedah dia. Bila kita dah faham, tak ada masalah. Bila kita dah faham, kita kemudian dah tahu dah sifat wujud, kidam, bakar, mukhalafah yang utara misalnya dua dan dia cerita pula kuasa Tuhan ni, kudrat ni, apa kerja dia. Lepas apa iradat, apa ilmu, samak bahasa kalam. Bila dia belajar ni tuan, insya-Allah, berlaku je kesusahan, berlaku kesedihan, dia tahu dia lah qada dan takdir Tuhan, yang Allah Taala dah tentu pada iradat dia, hanya nak tunggu masa berlaku je. Balik kita hamba, kita kena rada, kita kena sabar. Orang ni dia dah generate. Soalnya kalau hospital ni elektrik padam, automatik. Dia punya generator elektrik tu akan berfungsi. Kalau tidak mati. Sakit doktor tengah bedah kepala dia, bukan bedah
kat kaki. Literal tak ada. Misalnya contoh mati pasal tak, atau YB dalam dia punya soalan macam tu. Begitu kita. Bila berlaku je, kita boleh. Ni penting memahami ilmu akidah. Tapi syarat ikut jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebentar dalam kitab Faridatul Faraid, dia kata tanda orang beragama ni ada 4. Pertama, akidah dia kena betul ikut jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua, dia kena ikhlas. Payah. Ikhlas ni mana guide dia? Surah Al-Kahfi ayat 110. Apa ayat dia? Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju tu. Barang siapa nak berjumpa dengan Tuhan, barang siapa naklah dia beramal dengan amalan yang ikhlas, wala yusrik, jangan dia menyekutu. Maksudnya jangan dia ada satu orang lain pada ibadat sesuatu. Bila kata ikhlas, ulama berpecah pada 3. Satu, kalau dia nak cari habuan dunia dengan hati macam tu, rupa pakai serban, berjubah, tapi nyawa itu dia nak cari faedah dunia, maka Syekh Abdul Salam, Zuhdi Abdul Salam kata orang ni tak ada pahala semata-mata, kosong. Dia buat kerja apa, kosong, tak ada. Kedua, Imam Ghazali pula kata tengok mana dia punya kekuatan, kuat akhirat ke kuat dunia. Kalau kuat dunia tak ada, kalau kuat akhirat dapatlah sekadar dia dapat. Syekh Ibn Hajar kata tak, dia kata paman ya'mal misqala zarratin tu, atas konsep sikit je ada. Itulah berkilah-kilah ulama tentang orang nak cari. Itu yang kata sifat orang tanduk agama tak ada apa, ikut jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua, ikhlas dalam pekerjaan ibadat dia. Dan yang ketiga, buat apa tak suruh, tinggal apa lain. Itu tanda alamat orang yang beragama. Kena ada. Dan tuan-tuan boleh dah mengaji Quran, alhamdulillah. Tapi ilmu ni jangan tinggal. Buat akidah. Ni lesen. Yang lesen nak masuk surga. Tapi kalau kita dah ada lesen, Al-Quran ni akan beri syafaat kita dalam kubur nanti. Banyak kelebihan dia. Ini lesen dia. Itu dia. Okey? Faham ya? Jadi buat saya bukan nak cara banyak, nak beri faham, nak suruh kewajipan bahawa belajar sifat 20 ni, ilmu sifat 20 ni dia kebetulan susun dia lambat lepas 300 tahun sebab berlaku peristiwa yang besar pada zaman Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, ramai ulama kita dibunuh. Isu ilmu akidah ni lah. Tapi datangnya Imam kita Abu Hasan dan sezaman dengan itu Abu Mansur menyusun kaedah ni, kemudian dia diikut oleh ulama-ulama baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sirah apa semua setuju dengan jalan akidah. Itu saja. Maksud kita tu hutang budi, tak boleh nak bayar dengan harga. Kalau terus dia nak tuju pada Al-Quran hadis, tak boleh sebab kita orang awam. Siapa yang boleh tuju ni? Para sahabat yang berdamping dengan Rasulullah. Selepas itu tak ada. Itu bangkit turun kita nak kena sampai ke akhir zaman ni, ilmu sifat 20 ni telah jarang dipelajari. Di sekolah tak belajar, di universiti apa tak lagi. Ya, kalau orang ambil ilmu Usuluddin, nama je ilmu Usuluddin, dia tak mengaji, mendalami. Sebagai mencetera ke dalam kita sekarang, dia tak mendalami. Itu masalah kita sekarang. Dah bertembung ilmu ni dengan keadaan semasa. Sebab apa? Bila ilmu belajar kerana kerjaya, bukan ilmu nak belajar kerana nak lepas fadak ini, nak mengenal Tuhan. Itu dia masalah dia. Itu saja. Tak boleh ke Ustaz mengaji? Itu Ustaz dengan Tuhan. Itu urusan dengan Tuhan. Cuba kata tadi lah, ikhlas awak setakat mana? Itu awak dengan Tuhan. Saya tak kata tak ikhlas. Tak. Itu urusan dengan Tuhan. Di akhirat esok baru tahu setakat mana ikhlas dia. Tapi yang penting itu kata tadi. Mana turunnya tangga ni nak belajar ni kerana nak cari ilmu, kefahaman dalam ilmu akidah. Sebab apa? Nak bawa mati. Masuk dalam kubur. Apa soalan pertama? Soalan, siapa Tuhan kamu? Tak tanya apa kelulusan kamu, banyak mana tinggal harta dunia. Tak tanya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Soalan tu je. Soalan cepu mah. 2, 3, 4 soalan. Itu yang nak kita bawa. Tuan-tuan, itu yang kita nak bawa. Jadi pastikan mantaknya dalam akidah pegang ni punya pegang sejati. Tapi tak boleh pergilah.
akan diuji. Tak ada. So tengok cerita Nestan lah, duduk menyanyi di taman bunga tak sedap. Kau meleleh air mata sampai boleh tahu dah cerita tu kesudahan jadi apa kan. Seronoknya 2-3 jam habis duduk depan televisyen TV tu. Punya seronok. Begitulah kehidupan kita tuan-tuan. Kita orang mukmin ni, keselesaan kita, keamanan kita bila kita dalam alam barzah aman. Dunia memang akan diuji. Akan diuji, akan dicuba macam-macam. Saya di pondok saya bermasalah dengan anak lelaki saya. Allah uji saya dengan anak saya, anak 7 orang, 4 perempuan, 3 lelaki. Anak saya 3 orang lelaki ni, Allah letih ayahnya. Saya semua ngaji pondok. Ya kadang-kadang kelakonnya ustaz minta air tawar, cucu tak nak mengaji. Saya dia, ya Allah, anak aku pun bermasalah, awak nak suruh saya buat air tawar. Letih. Tapi buatlah juga, tunaikan hajat. Anak saya yang sulung dah hajat, dah pergi dah ke Jordan, pergi ke Indonesia Malang. Sekarang duduk pakai tidur di rumah. Nak mahu kan dia dah besar. Anak yang bersekolah lagi gitulah. Dah habis dah tanggungjawab saya. Tak khabar gitulah pojok. Kalau dah lepas tengok dia kosong tak ada duit, isi kan. Kita tak ada dia mencuri, tak nak benda. Ustaz agak boleh buat agak gitu. Tengok lepas kosong, selit 200 kan. Niat saya jangan mencuri, tak nak mencuri. Kata duk makan tidur kan. Adik dia pula seorang tu. Saya nak cerita ni, nak bagi gambaran kehidupan. Hantar ke tempat syarah amik. 2 hari dah hilang, dah lari. Mujur jumpa sebab dia duduk pula. Dia tak boleh lari. Saya pergi ambil hantar Terengganu. So anak murid saya hantar pergi. Balik dalam van dah ada dia di bawah. Dia tak tahu macam mana menyuruh. Tapi sekarang alhamdulillah dah stabil dah sikit. Benda itu kita tak boleh lari tuan-tuan. Realiti kehidupan. Dugaan kita dengan anak-anak ni. Tapi yang penting sebab kita tuan-tuan, kita ada anak cucu, jagalah untuk menghadapi suasana fitnah zaman. Pertama sekali berakidah ni kena faham molek. Tanamkan dia mengenal Tuhan. Awaludi ma'rifatul arti seperti ni kena tanam molek, usahakan ikhtiar, insya-Allah. Saya ikhtiar dengan anak saya masa duduk dengan mak saudara dia sebab saya kematian isteri dia, anak-anak seorang tu dia bojah 2 mak. Hantar tuition ngaji Quran ni tuition. Usaha jangan kita terlepas daripada tanggungjawab. Lepas daripada tanggungjawab ustazah di sana di Johor Bahru tak pergi ke rumah ajar. Itu sikap saya. Kita usaha. Sebab apa? Kita tak nak ditanya di akhirat esok. Kalau lepas dah ngajak anak lah puas tidak ni jadi doktor, jadi engineer apa. Itu bab dunia. Maksud sekarang ni fardu ain ni lepas kita. Itu. Takut tuntutan tu sebab kita mengabaikan. Mengabaikan tuntutan. Kalau dia dapat suami yang ke arah agama, nak tak apa kalau tak. Itu maksud tuan-tuan. Cabaran kita untuk menghadapi akhir zaman ni. Kita kena apa? Kena jaga. Sama-sama kena buat kerja sekarang. Kena sama duduk dalam keadaan buat kerja, saling tengok-tengok. Sebab di pondok saya, ya Allah, saya ada bermacam-macam ragam manusia. Macam-macam perangai, macam-macam pelik. Baik yang tuanya, ya Allah, tak tahu benda. Sampai anak telefon, Ustaz, tengok ke ayah tu. Saya rasa dia tak pandai baik semayang. Orang dah tua dah. Dan baik semayang pun tak pandai dia. Cuba terbayang. Dia bekas kau. Yang mak seorang makcik nak boleh kelakar. Pukul 8 ni dah tunggu luar. Nak pergi Kelantan. Ngapa makcik seorang mau keluar ni? Orang nak beli tu, nak beli. Tiap-tiap hari dia keluar. Kalau ikutkan time sen untuk guru je. Perangai betul bila dah mengambil agama dan waktu dah tua. Itu masalah. Sebutlah kita kena pastikan anak-anak kita, cucu kita apa? Belajar masa kecil. Bila dia tua, dia insya-Allah ada boleh kekuatan pedoman. Tuan-tuan, ya hari ni kita jual ubat dulu. Saya ada seorang profesor, dia profesor betul. Datang pondok saya, dia kata, Ustaz, saya ni dulu zaman muda duduk Amerika mana tak semayang, berzina, minum arak tu cerita duduk sana kan. Saya kenal semayang umur dah 50 lebih. Cuba bayang. Tapi sebab dia dah dididik lagi awal ayah dia boleh baca Quran, dia senang nak buat ibadat. Bersalah dengan orang tak tahu apa, baru nak mengaji. Orang yang macam ni memang bermasalah. Dia tak sabar. Itu beza. Orang yang Allah Ta'ala beri,
Tapi siapa yang bertuah? Ada satu makcik orang Karat meninggal, Datuk tu puannya. Dia datang pondok dalam umur 60 hari. Nak baca Fatihah pun tak kerti. Cuba bayangkan. Nak baca Fatihah pun tak kerti. Tapi kerana dia usaha, hijab dia buka. Dia boleh baca sampai di pandang semayang. Maknanya pintu taubat ni Allah masih buka lagi. Jangan, yang penting kita kena ikhlas dengan Tuhan. Maksud kerana buat skrin drama baik subak agama di pondok saya banyak teban ni file dia. Nak cerita apa? Semua ada cerita. Dekat keadaan yang perlu kita hadapi. Dan ala kul hal tanahlah anak cucu kita dengan agama, tuan-tuan ibu bapa bincang. Saya ni malah orang penggemar buat ilmu falak. Raya haji baru ni saya fikir Labuan, Sabah. Sementara nak menunggu ketua lepas, saya jumpa seorang pakcik yang dah tua, umur dalam 70-an. Saya tengok dia bertampal. Duduk sebelah saya, duduk dalam bola. Tanya dia, kenapa pakcik saya ni nah? Dia kata dia jatuh. Dia jatuh bukan di pasar borong Selayang, jatuh di Moskow tu. Rupanya dia dah menjelajah dunia ni, habis dunia dah dia pergi. Duit banyak, anak semua dah besar. Ini tuan-tuan, apa saya nak cakap? Bukan senang nak tarik ke dunia akhirat. Bukan senang tuan-tuan. Banyak duit, ada kawan saya yang manja banyak duit, pantang cuti je. Pergi Amerika, pergi habis kata. Lupa apa? Nak buat bakalan balik akhirat. Bukan senang nak mendapat kata tu. Kita jadi lalai. Kadang sebut tadi pondok saya, ada kami saya dewan gemah dalam 50 orang. Kebanyakannya janda lah. Saya kawan pun mengusik kawan. Nikah janda lah sebab lagi pondok ke tidak. Kan tidak, duduk rumah senang lain apa. Ada hikmahnya saja nak bagi dia orang kesedaran. Ada hikmahnya. Jadi menjanda ni, anda tak kira Tuhan, dapat duduk pondok, dapat belajar, buat mengaji apa semua. Itulah kesimpulan ala kulhan. Saya ni tuan-tuan, sebenarnya saya dah selesa di Kelantan tu. Tapi takdir Tuhan balik ke Pahang punya ada tujuan lain. Allah Ta'ala dah atur saya. Sebab saya di Kelantan, saya dah aktif dengan falak ni. Saya lama dah. Saya aktif dengan falak ni hampir 30 tahun. Saya tahu saya nak belok apa. Saya pernah kena gam tak jakin 11 tahun. Sebab saya di Malaysia ni, saya salah satu yang lawan jakin dan isu falak raya ni. Sebab apa? Bila saya pergi Labuan ni, saya nak bagi maklumat lah. Saya pergi Labuan, saya tengok diorang guna alat yang tak sesuai dengan kehendak saraf. Contoh apa? Sudahlah guna teleskop yang besar kuasa tu, kan? Dia guna pula satu alat yang untuk kata detect cara halus lagi. Betul nampak nak boleh selai rambut pun boleh nampak. Yang itu yang jadi raya tahun 2022 tu terkejut beruk. Nampakkan semua kami yang golongan falak ni berat kata tak raya, tapi sebab dia guna alat tu lagi canggih lagi. Lebih nampak lagi. Mana tak nampak lagi nampak. Ya. Tak ada buat apa. Sekarang ni tak ada sempadan lah, tak ada break. Nak cakap apa sekarang? Nak cakap apa? Gitulah keadaan. Semua stesen pencarap 29 tempat semua dah guna alat tu. Mata memang tak nampak. Tiada alat yang guna ukur tanah pun memang tak nampak. Tapi sebab guna alat tu, fotografi tu yang lebih terkini tu, seladak. Sebab apa? Dia boleh menapis pencemaran tu. Itulah keadaan. Ala kulihal, saya kalau orang tanya saya, kita tak boleh membuat hebohan kepada masyarakat awam. Kita tak nak berpecah. Kita tak nak, kita wajib taat pada pemerintah dalam isu ni sebagai ilmiah saja, sebagai ilmu. Sebab tu saya time raya saya raya. Tapi kalau time puasa, saya tahu ni patut tak puasa. Saya makan di rumah, anak bini saya tak kisah. Itu rahsia je lah. Kalau tidur, kalau time raya tak boleh. Pondok tak raya, letih bukan satu faham, kecoh. Nak elokkan fitnah. Okey, ada soalan sikit-sikit lagi. Kalau kita makan, kita buat makan lima. Ada soalan. Ada nak tanya buat akidah ni. Nanti insyaAllah kita cari satu masa, saya bicara dan bab pusaka. Saya pun nak beri, insyaAllah. Kita tahu sepatah selidah kata orang. Ini kita bicara bab akidah dulu. Ada soalan? Tak ada ya? Okay, kita ambil mukadimah. Jadi kitab yang kita nak baca ni Risalah Al-Misbahul Munir. Risalah
pada mengenal fi ma'rifatullah al-qadi, ya. Lampu yang menerang pada mengenal Allah yang Maha Kuasa. Jadi kitab Al-Misbah Munir ni dikarang oleh, kita orang panggil dia Tok Guru Babazik. Baba Zik ni seorang pelarian Patani, dia pejuang polo, pejuang polo, dia pangkat menteri lah. Alhamdulillah saya dapat belajar sama dia masa tu. Dia meninggal hari Sabtu pada tahun 92. Saya tak ingat dah hari bulan berapa tahun, tapi meninggal tahun 92. Masa tu makcik masih anak dara lagi, muda-muda lagi, 92 tu. Hari Jumaat dia mengajar, hari Sabtu tu dia meninggal. Paling mengejut sekali. Mana dia basuh kereta apa, dia sekap meninggal. Mudah dia meninggal Baba Zik ni. Dia menumpang di pondok satu perkampungan di Bundok Payung, di rumah Allahyarham Haji Ahmad. Haji Ahmad ni adalah bapa mentua kepada bekas mantan Mufti Wilayah Dr. Luqman tu. Bapa mentua dia. Orang kaya. Maknanya dia pera Tok Guru tu. Makan, minum, rumah semua dia bagi. Tu kata orang kaya berjasa. Buat tingkat agama. Dia Tok Guru Haji Abdul Aziz ni dia meninggal tahun 92. Saya tak ingat dah. Tapi hari Sabtu tu saya tahulah sebab saya pergi masa tu. Dia mengarang kitab ni atas permintaan anak-anak murid dia. Tolong memudahkan. Sebab logat Jawi Patani ni dia tak sama dengan logat kita orang Malaysia ni. Yang ni sebab dia dah diubah suai ke bahasa Malaysia moden kita. Sebab ada anak murid dia yang terpelajar, cikgu apa semua, nak memudahkan. Jadi Al-Misbah ni pada mengenai Tuhan Kuasa ni disusunkan oleh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani yang bermukim di Kampung Paluh, Bundok Payung, dekat sekitar Kota Baru tu lah, di Kota Baru. Baba Zik ni kita panggil dia Baba Zik, lawa sangat orangnya, bijak, patih, berbujoh, apa orangnya jenis pejuang. Dia tuan lawang lembut je tapi otak geliga. Kitab ni lah yang kita nak akan belajar ke depan ni. Jadi masa tempoh mengaji, kalau kami mengaji pondok ni daripada bismillah sampailah doa kata. Itulah ngaji pondok ni. Tak ada ambil tebuk-tebuk. Suka ke tak suka, minat ke tak minat, kena belajar. Lepas tu rencana apa? Kena, kalau boleh jangan tebuk-tebuk. Jadi lepas tu kan nak pergi mana-mana pun adjust dulu kata orang ni. Saya pun sebenarnya, saya kalau time saya tak kuzuran tak dapat datang, saya akan beritahu Ustaz. Sebab sekarang saya banyak tugas sebenarnya. Saya banyak tugas sebab saya jenis ngajar ongkos sekarang, sebut doktor pakar. Saya tak ajar masjid. Tak ajar, saya tak. Ada semasa saya pergi. Sebab saya ada banyak kerja lain. Sebab saya Kelantan pun saya jaga pondok di sana. Alhamdulillah khidmat kita pada agama ni. Pada agama kita khidmat tu tolong. Jadi pastikan tuan-tuan dapat mengaji kitab ni biar sampai habis, insya-Allah lepas dah fardu ain. Katang lah ya, betul-betul nak pegang je. Ilmu satu bab, nak menghayati, nak menghidupkan kehidupan yang jenis akidah. Susah dia bab yang kedua. Bukan senang. Nak kadang-kadang ngaji usuluddin cari dah Ustaz. Tapi bila terima susah tak gede, sudah. Awak tak apalah Ustaz. Tak terima, tak rasa kawan yang mengiut. Dah lupa dah ngaji pak. Mana dah berharap mana berharap. Dah lupa dah benda dia ngaji soalnya. Dah lupa dah ketentuan takdir Tuhan. Sebab bila orang ngaji dia dapat ambil benda yang mutiara, yang ilmu akidah. Tapi bukan senang. Minta dengan Allah biar Allah beri kita kekuatan dan dapat beramal dengan ilmu. Sebetulnya ilmu yang nafi', Imam Ghazali kata, apa tanda ilmu yang manfaat tu? Dia dapat beramal apa yang dia belajar, lagi lebih takwa dia. Maksud dia makin takut ya. Kalau benda tu suasana maksiat, ada tak rasa ya aku salah ni? Salah ke mana? Dengar benda yang haram, benda maksiat, ada tak perasaan tu? Kalau seronok lah yang dengar lagu ni, menghiburkan pun. Letih Ustaz. Soalan macam tu, kalau terasa ya Allah aku ni tak kena duduk rasa suasana, kita dapat apa? Jadikan pagos padai. Mana kita lampau benda maksiat mana, hati tu bercakap tak kena ni. Ya, ada aku tak salah tak. Nak itulah. Itu maknanya dia dapat ilmu yang manfaat. Lagi dia tak gemar nak buat perkara maksiat dah. Dia tumpukan hasil daripada ilmu dia belajar tu. Lagi dia lampau aib dia. Aku ni tak kena ni ya.
duduk semua nak kritik orang, sedang aku sendiri pun bermasalah juga. Kalau orang semua tak betul, dia seorang je betul. Soalan macam tu. Dia hasil daripada ilmu dia tak dapat manfaat. Itu jaga tuan-tuan. Tapi bila dia dapat, dia akan seperti contohnya orang kata kita dapat haji mabrur. Balik ke Malaysia, seminggu je dan kepiuh atas kepala. Minggu kedua pergi ke Roke dah. Mula sebab dia sebab dia tak dapat. Tapi kalau dia balik, dia berubah dah, tak pergi dah. Sekadar semayang pergi ke masjid, dia tak pergi dah buat tempat lara. Itu alamat dia, tanda. Apa tanda kita diterima taubat? Bila tanda taubat, kita dah mendampingi masjid, tak buat benda lara, insya-Allah. Cemerlang dia. Paling pegang. Ini tujuan asyik ilmu belajar sebab kita belajar. Tapi kena faham balik. Kena faham, kena minta dengan Tuhan. Saya sebagai nak menerang je. Allah Ta'ala yang membuka pintu hati kita. Kadang orang tak nampak benda faedah mengaji sebab 20 ni tak nampak. Dia tak nampak tentang kepentingan. Sebab apa? Sebab nak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah ni bukan sebab kita yang kita tengok benda dengan mata zahiriah ni. Sebab Tuhan ni bersifat mukhalafah. Bukan kita boleh fikir, bukan kita boleh takdir, bukan kita buat misal. Kalau cucu tanya, Wan, Tuhan ni macam mana? Wan nak cakap mana? Tuhan ni macam mana? Tuhan ni duduk di mana? Nak jawab macam mana? Kalau tak ada ilmu segenggang dalam bersama kita. Jadi insya-Allah bila kita belajar ni, insya-Allah Allah akan beri kita kefahaman. Boleh? Okey, teruskan. Ustaz sebelum. Ya, siap. Okey. Kita ni dalam menulis ni rasanya. Di tahun 92 tu kami dah belajar nanti. Okey, soalannya? Tapi sebelum tahun 1992 ke ataupun tahun 80-an tu. Ya. Kita didedahkan dengan 3 serangkai tu tak? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Itulah yang termasuk hari kita guru yang menulis buku kita tu 3 serangkai. Okey. Dan dia ada kontra dan pro dia. Sebagainya. Okey. Tetapi tiba-tiba tahun 92 ataupun selepas itu kata hal tu tak betul. Jadi benda tu dah bercampur. Sebenarnya ramai dah di kalangan orang Islam di Indonesia ni dah menerima 3 serangkai itu sebagai satu daripada akidah Islam. Dia gini, terima kasih Ustaz. Dia gini maksudnya. Tauhid 3 serangkai ni pada umumnya betul. Mempercayai Tuhan yang menjadikan Allah semesta ni ada masalah. Rabbul Alamin. Tak ada, betul tak? Apa yang kita sembah, yang kita minta hanya Tuhan semata-mata, ada masalah. Itu uluhiyah. Dan nama dan sifat, ada masalah? Tak ada. Tapi bila diorang jadi masalah. Macam mana? Ulama Wahabi kata orang kafir Quraisy ni dia ada tauhid rububiyah. Dia mengasing-asingkan tauhid. Kita orang Sunnah tak, tauhid satu je. Baik Tuhan yang roh dengan Tuhan yang uluhiyah ni Tuhan yang satu. Tak membeza-bezakan. Dia tak. Bagi dia orang kafir Yahudi, kafir Quraisy pada zaman tu dah ada tauhid rububiyah kerana alasan memegang pada zahir ayat kata bila ditanya tentang siapa yang menjadi langit dan bumi, mereka kata Allah Rabbi. Ini mana dia ada tauhid. Tapi Quran dah beritahu dan surah Yasin tu, Amit Takhazu tu, dia telah mengambil Tuhan selain daripada Allah sebagai arban Tuhan-Tuhan dia. Mana batin dia kufur. Mulut cakap kata Tuhan tapi kata tidak, dia menipu. Jadi macam mana orang nak kata ada tauhid rububiyah sedangkan hati dia mensyirikkan Tuhan, menyengutukan Tuhan. Jadi kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ni kita tak boleh asingkan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Sebab sebab kita Allah awak cakap awak beriman kepada Tuhan tapi masa sama awak menyembah selain daripada Allah, awak kafir. Itu beza dia. Kemudian apa lagi perbezaannya? Dalam masalah tauhid uluhiyah pula, kita dah mengaku, kita dah percaya bahawa tempat kita pohon Allah. Di mana berbeza kita dengan Wahabi? Ya Allah, dengan berkat Ustaz Suhadiman ni, aku mohon kepadamu ya Allah, beri kesihatan tubuh badan. Oh tak apa, sebab dia hidup lagi. Tiba-tiba Ustaz Suhadiman dah mati, meninggal, pergi ke kubur dia. Ya Allah, dengan berkat Suhadiman dulu, dia membuat rumah barakah mengaji Quran ni. Kalau dia betul-betul orang yang diterima ibadat aku mohon kepadamu ya Allah, semoga aku dibersiapkan. Oh dia kata syirik. Ni beza dia.
Dia buat kaedah ni sebab dia nak ada lain. Orang kata ada udang di sebalik mi. Sebab ada, kenapa tu? Sebab kau Ustaz Sadi mai pergi minta ngau dah sajalah. Kita dalam Islam sebab bertawasul ni harus. Kita apa? InsyaAllah agak moga Ustaz Sadi mai buat berdepan dengan ikhlas dia ada kelebihan di sisi Tuhan. Okey. Kita bertawasul walaupun dia dah mati. Ya Allah, kan? Ustaz Sadiman dulu dia ada rumah mengaji Quran. Dengan ada rumah ni dapat bantu orang tak pandai mengaji. Ya, aku mohon dengan barakah dia, dengan rahmat dia, semoga aku diberi kesihatan. Soalan yang tanya, tiba kita sihat. Ustaz Suhadiman akan menyembuhkan saya atau Allah? Dia kata syirik. Ini bahaya tauhid rububiyah uluhiyah sebab ada sifat ni. Situ. Kalau umum, bila disarah secara mendalami, itu jadi sebagai sikit je. Okey. Asma' dan sifat pula. Asma' dan sifat nama-nama Tuhan kan. Bagi sifat pula, yadun, Tuhan ada tangan, Tuhan ada mata, Tuhan. Ini jadi masalahnya. Kita ahli sunnah, Maha suci Tuhan bersifat berjirim berjisik ini. Kan Tuhan, ini tu beza. Salah siapa? Salahnya sebab benda ni dah menderak. Bila pelajar-pelajar kita balik pada Timur Tengah apa semua, duduk di pejabat, tunggu pondok pula, duduk di pondok, tak keluar. Sedangkan ilmu dalam tauhid 3 ni tak diajar di pondok-pondok. Semua ini punca dia. Jadi bila buat sistem pembelajaran, ustaz seorang-seorang daripada guru dia, terima je lah dia punya dasar tauhid tu. Sedangkan bila kita menghalusi, banyak kebincangan dia. Memang dulu itulah dia ajar. Yalah, dulu di sekolah ke pondok tak diajar pondok. Maksudnya bahawa perbandingan ramai yang minum tu sedikit pasal sekolah. Itu dah keadaan sekarang. Sebab apa? Kerana masa itu tahun 70-an kan, semua sekolah ni kita mana kita baru negara nak membangun, ya. Bukan nak cakap kepada orang awamnya, anak-anak teguh pun pergi sekolah apa semua. Pergi anak teguh tinggal semua. Nak cakap apa? Pondok mati, tak ada pewaris. Belajar pula benda ini. Itu keadaan apa? Ini yang berlaku sekarang. Macam saya pula. Saya sekolah asal penuh. Lari masuk pondok, terbalik. Anak teguh pergi universiti, saya pergi cek pondok. Kakak haru keluarga saya. Saya ceramah, saya pernah ceramah di UN. Sebagai falak ni lah. Depan saya semua anak teguh. Profesor ni, apa semua. Nak cerita apa? Mana tak? Itu. Wajib kita tinggalkan tauhid 3 ni untuk yang bangsa yang mendalam. Cara umum betul. Tapi bila disarahkan, bila dipegang, dia banyak masalah. Menyali Al-Quran dan sekarang ni kesedaran ataupun ketetapan oleh pihak wajib lah. Di mana duduk? Okey. Sekarang ni kami alhamdulillah, kami Persatuan Turas ni bergabung dengan Majlis Agama di bawah Tunku Amir. Kami berjaya meyakinkan pada baginda Tuanku dengan anak dia bahawa kita kena betulkan balik suasana yang dah terlepas tu. Dan kita tak nak salah ke siapa. Jadi setiap madrasah, baik pondok, baik tahfiz, kami wajibkan kena 4-5 kitab yang turas. Belajar sifat 20, belajar fardu ain bab fiqh dan tasawuf, cara bentuk pondok. Sekarang ni alhamdulillah dah 4 tahun berjalan. Tapi sayangnya tapi sayangnya apa? Pihak tahfiz tak setuju. Tapi setuju belakang. Depan dia setuju, belakang setuju. Sebab dia pada dia belajar sifat 20 ni dah kata orang ni rendah sangat. Nak belajar apa? Apa Quran, belajar ilmu hadis. Sedangkan benda ni bahan mentah je. Ni nak faham mana kalau dia? Itu masalah. Tadi basic katalah anak tuan umur 18 baru nak belajar tahfiz. Mak alun tak nak belajar lah, nak tengok kawan pergi hafiz pun jadi hafiz kan. Katalah umur dia dah balik masuk tahfiz. Suruh hafal Quran, suruh hafal hadis. Sedangkan masa yang sama fardu ain tak lepas lagi. Ini masalah dia. Jadi kami buat apa? Sikap meyakinkan kepada baginda Tuanku dengan ni supaya lepaskan fardu ain. Sekurang-kurang 2-3 tahun. Lepas tu nak apa tak ada masalah. Ini akan berlaku sekarang. Itu masalah. Kita dah wajibkan turas sifat 20 ni belajar fardu ain biar faham.
Banyak ni tanya tu satu kenapa? Tak apa, hari ni kita berkenalan gini nak tahu. Sebab apa? Contoh tuan-tuan ya. Kalau belajar Quran cara pondok, takbiratul ihram, Allahu akbar kan. Kami ada 21 syarat. Tuan-tuan boleh dapat, tak payah 21, nak dapat 10 je, nak bagi RM10 ni. Itu cara ngaji pondok. 21 syarat. Ada 6-7 yang bentuk tajwid, yang lain tu bentuk teknikal. Ada 21 syarat. Itu cara ngaji pondok. Itu kami dah diasuh macam tu. Jadi kami nak terapkan kepada Hafiz, minta maaf lah, dia sekadar hafalan je. Sekadar hafalan, bukan dia menguasai ilmu. Kemudian budak Hafiz ni, masalah dia apa yang bapak? Bila dah lapar Quran, dia dah letih nak belajar ilmu nahwu apa ni, dia dah letih. Dia tak minat dah belajar. Itu masalah dia. Sepatutnya dia kena belajar ilmu hafalan ni dulu. Dah faham semua, dah mantap, barulah pergi Quran, baru pergi ilmu hadis. Saya selalu jumpa Kiai Haji Ramli. Kiai Haji Ramli ni, dia ulama bagi usul daripada Jawa Timur ni. Dia ni keluarga kepada Wali Songgol lah, memang alim. Satu hari menantu saya ni dia baca doa, bentuk doa. Menantu saya ni, saya ambil menantu yang kedua saya ni lulusan bahasa Arab Azhar. Dia baca doa salah baris. Kiai ni boleh tegur. Tak tegur depan dia. Ustaz, salah dia baca ni. Telinga macam lintah. Ni cara orang betul-betul alim. Mana dia boleh tahu? Sedangkan menantu saya ni lulusan Azhar bahasa Arab. Tak timbul lah baris salah, dia boleh tegur salah ni. Itu kelebihannya. Jadi tuan-tuan kalau nak suruh anak cucu pergi hafiz kan, saya nasihatkan dulu belajar memondok dulu, lepas ke fardhu. Kalau 4-5 tahun dah kejap, pergilah insya-Allah. Memang hebat ni. Ni terbalik, belajar Quran dulu, patut baru nak dia dah malas lah. Kemudian Hafiz pula minta maaf, bukan saya nak mengendah kata kami turas tak ada sikap nak mengendah apa. Dia kata kami ada guru juga. Guru dia baca kitab Jawi sebab dia tak mengaji. Tak alim lah seperti orang ngaji pondok. Tak samalah uraian dia. Itu punca dia sebenarnya. Ngaji pondok dia ada had. Nabi dah kata dah menuntut ilmu daripada buaya sampai ke liang lahat. Jadi kubur pun saya dah sedia dah kak. Itu saya faham. Okey. Tapi kebanyakan ni kan lepas habis dia suruh ambil SPM. Ya tu masalah dia gini, tugas masalah sekarang ni, tugas apa? Kita belajar ilmu ni bila kita alim, ya. Nak belajar alim ni bukan senang, makan masa. Bila SPM, soalannya untuk apa SPM? Nak sebab nak kerjaya, nak jadi tok imam bukan ada SPM. Tapi kalau kita jadi orang alim, nak alim sebutir je. InsyaAllah. Masalah rezeki, masalah apa, Allah jamin tuan-tuan. Ni masalah dia tak percaya. Sebabnya saya tu nak jurus sekarang tu. Ya. Anak saya hantar sekolah pondok. Ya. Saya tak nak dia berhenti. Dia dah ambil SPM lah. Cakap kawan-kawan dia ambil SPM. Saya tak nak. Saya kata tak payah ambil Tak SPM. payah. Sebab saya cikgu, saya tahu Ya. SPM tu 75 orang yang ambil SPM sekolah saya. 35 orang ni yang CD. Yang lain tak ada CD. Tak dapat CD. Rugi buang masa. Cukup susah nak bagi faham. Ya, suasana keadaan macam tu. Betul. Saya nak dia kata, saya habis ni awak sambung kat situ. Sehingga besok kalau dah habis belajar, awak jadilah model, dia tukang masak. Awak tetap dekat situ. Tak Tapi apa. saya rasa tak kecampur. InsyaAllah. Tengok Tuan-tuan. daripada sikap budak sekarang ni payah. Bukan, suasana dia mempengaruhi suasana keadaan ni. Budak sekarang ni, minta maaf ni, di dalam kajian pun sendiri pun menjelang kamu, dia fokus ke budak Tafiz pun ambil CJ. Sebab kan kajian kan dah buat Universiti Quran. Jadi tuan-tuan minta maaf lah, cara belajar, cara ber-CJ ni tak dapat ilmu. Dengarlah tahu, saya ya Allah, saya contohlah saya belajar ilmu falak cara tradisional, saya belajar cara yang detail. Saya bertemu dengan golongan-golongan PhD, profesor bahagian falak ni. Ada jurang dia. Ada jurang. Sebab dia faham cara teknikal, kita faham cara teknikal dan hukum. Tak sama. Itu masalah. Tak sama. Itu masalah yang berlaku sekarang. Percayalah, balik belajar agama ni ada rezeki dia. Jangan bimbang tuan-tuan. Percaya. Tuan-tuan, saya duduk di pondok, saya duduk rumah banglo sekarang ni. Sungguh bukan nak angkat tak, saya duduk rumah banglo.
kebetulan isteri saya yang saya kahwin ni dia profesional, bila pencen dia ada duit. Itulah kata takdir Tuhan. Kita bukan kita nak atur, tak. Percayalah. Orang ngajar agama ada rezeki dia. Tak dilaparkan oleh Tuhan. Nak percaya ke tidak dia. Yang kedua, apa kelebihan dia? Kelebihannya kita dalam kubur. So, kita dapat doa anak kita, ya Allah, rahmatullah ibu bapa aku luar. Kita akan diangkat martabat dengan Allah Taala. Itu paling mahal sekali. Sebenarnya yang ngajar kat pondok pun keluar daripada azhar, keluar daripada maknanya yang bersidik, yang sidik-sidik, yang perlukan untuk hidup, teruskan kehidupan. Bagi saya anak perempuan saya tak perlu. Lepas ni kalau awak nak ilmu, awak boleh belajar memasak sampai awak pandai. Sebab anak murid saya walaupun dia grad, tapi dia berjual kuih. Dan dia lebih senang daripada kawan dia yang jadi pensyarah. Lebih kehidupannya lebih senang. Betul. Tapi budak sekarang dia tak nampak. Susah bagi saya. Betul, tak apa, sabarlah, doa lah. Doa susah. Itu yang keadaan dunia sekarang. Dalam keadaan dunia sekarang, apa kita kena hadapi, kena tempuh. Sebab zaman dia zaman macam tu. Zaman semua dengan handphone. Bangun celik mata kan nak tengok telefon. So, contoh mana yang paling kita kritikal? Sebab saya ni orang berjalan. Kalau lepas main Jumaat, Assalamualaikum sebenarnya tu tengok agak dia tahu berapa pahala dia dapat. Yang paling tak elok sekali tengah baca khutbah duk main. Kalau budak dia tak apa, yang tua, ya Allah. Ini pencemaran dah berada. Dunia sekarang ke macam. Okey, anak mula dah nak tanya soal tu. Okey. Boleh tak mak mengatur kehidupan anak? Tak, sekadar usaha ikhtiar saja. Hakikatnya Allah. Kita nak berdoa. Tu tak boleh. Tak boleh nak dapat A je. Bukan. Dalam berlaku. Kita luruskan dia. Tak apa. Lebih dalam agama tu yang dipuji. Tapi yang bagi dia kesedaran, kepahaman. Kadang-kadang ada budak merontok. Saya tak cakap ikhlas kan. Saya ada pelajar saya 4 orang. Semua jadi doktor. Dia 4 orang adik-beradik ni. Ayah dia engineer, mak cikgu. Dia hantar ke saya 45 tahun. Memang alhamdulillah Faudah yang lepas. Rupanya pergi kan terpaksa. Dia tak minat tapi terpaksa sebab ayah tegah. Satu hari ayah ni punch dia. Torture dia sebab dia ada buat langgar panturai kan. Dia pergi lapor ke polis kerana penderaan. Duduk lokak ayah dia sehari. Cuba bayang anak doktor yang pernah mengaji duk pondok dengan saya, ya, lokak kerana ayah dia. Satu hari kena masuk lokak. Kawan saya tu, nombor saya tu, siap atau gambar saya. Ini Ustaz balasan yang saya dapat. Ini cakap apa? Anak dia ada orang, apa orang semua jadi doktor. Derhaka ke? Neraka tu kita tahu, tapi memang berdosa. Memang derhaka. Menderhaka. Ayah tegas kerana memang kalau tak tegas duk bandar sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada istilah sekarang ni bukan anak dia derhaka, maknya ayah pun ada yang derhaka. Itu yang saya tak tahan bila kalau orang mak dia kata mak ayah dia derhaka sebab buat dia macam ni. Tak. Boleh jalan agama itu yang dipuji. Itu yang dipuji, itu yang dikenaki oleh syarak. Jagalah ya. Susah. Itu yang ciri-ciri pandai, yang jenis. Saya ada cerita tak apa nak bagi pedoman. Anak murid saya ni jadi imam, saya dah latih apa. Malah dia buat dik lagi dengan anak murid sama. Punya kecewanya saya, dah jadi imam, dah ada bakat Dia surat dia dapat lagi mana? Budak-budak lah abang tolong bagi surat ni jadi postman. Nak cakap mana? Ini mengaji. Mengaji boleh jadi imam, boleh buat tak? Buat hal lagi. Seorang mana inilah keadaan yang perlu kita hadapi sekarang. Tak ada jalan pintas. Tak apa, saya hari ni berborok dulu ya. So nak tahu pengalaman saya, ada sedikit pengalaman tu. Ustaz gua ada sedikit, kita kongsi sama-sama. Ala kulli hal dengan satu tujuan untuk kita jaga agama. Okey, ada soalan lagi? Kemudian anak-anak kita pastikan dia ada kemahiran lain, dia berbagai-bagai. Seronok. Macam contoh kena doktor gigi. Sampai ketua lah tengok gigi buruk orang kan. Tak seronok. Saya ada kawan Profesor Maharawi ni,
Dia profesor Parker Buse di UUN di Kota Baru. Pada masa sama di minat falak. Dia orang ada duit, Dr. Parker selalu buat dia buat satu belah cerak di rumah dia, ramai pelajar datang apa semua. Pukul 2, pukul 3 pun dia tak ada masalah. Tu. Seronok lah dia kehidupan dia. Seronok bisa tahu. Berbagai kain. Macam saya boleh falak, saya cara buat pusaka, saya macam-macam lah. Pusaka saya nak cerita ni. Nak suruh ingat ni. Ada satu pakcik saya terkejut sungguh lah. Dia cerita pula dia, Ustaz, saya sebelum nak kahwin seminggu lagi, saya berzina dengan pakai si. Tak ada kau ni. Lepas tu, nak boleh dekat kahwin. Mana bila dah berzina nak boleh kahwin, makan 2-3 bulan. Sampailah anak tu tak satara. Lepas tu anak dah tahu. Saya rasa anak saya dah tahu dah. Kerana mak saudara dia beritahu. Okey, itu satu bab. Lepas tu ni bab cerita nak asu. Kalau bulan puasa, gomoh juga. Tak lawa hebat sungguh. Lepas tu macam mana nak bayar fidyah pula? Nak bayar kifarah kan? Ni bukan satu trailer, satu kontainer kan? Sifat. Apa salah kita ambil iktibar tuan-tuan? Jangan cerita dosa kita pada orang, tak boleh. Tutup. Orang sekarang dia salah faham. Dia kena nak taubat. Bukan taubat cara cerita aib kepada orang. Salah. Bukan taubat cerita aib kepada orang. Salah. Ini misal contoh. Satu kes tu, ada cikgu kita mula tu, dia datang jumpa Ustaz, saya ni ada abang saya dia dapat anak zina, lelaki. Tapi masalahnya anak saudara ni sebenarnya bukanlah anak saudara. Dia tak tahu hai ayah dia masa dia masih hidup. Kotera ayah ni kahwin lain, dapat anak perempuan seorang. Anak lelaki dengan perempuan, mana dia akan jadi wali. Dia tanya masa tu lah, wali dengan pusaka. Dapat tak anak ni pusaka ayah dia ataupun jadi wali adik yang perempuan ni? Saya kata tak boleh, sebab ni bukan anak dia, buat pusaka. Kenapa tak beritahu? Itulah masalah takut aib, anak akan jadi mengajuk ke apa. Itu masalah dia. Putar adik perempuan ni kena beritahu, ni bukan abang awak ni. Misalnya tak boleh. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Saya dalam buat pusaka ni, saya ada 1001 masalah yang saya simpan untuk sebagai apa? Pengajaran. Macam-macam. Kita tulislah Ustaz. Kita tulislah. Betul. So boleh nanti insya-Allah kita biar barakan buat satu kita pengalaman. Ada satu kes orang Kedah, di Kedah, ayah dia mati tinggal tanah 20 ekar. Dia melarat nak cerita bab ilmu ni. Sebab hari ni cerita jual ubat dulu. Abang sulung ni dia buat pandai-pandai. Tak apalah. Tanah kebun getah mak ni, ayah ni kita beri ke mak dah. Yang belakang ni senyap, tak ada nak komen. Apa dia hukum? Haram. Sebab dia menzalimi adik-beradik dia yang lain tanpa dia sedari. Tanpa dia tak sedar, dia telah menzalimi adik-adik-beradik yang lain. Satu, kadang-kadang dengan sifat itulah adik mengajuk, boleh memutuskan silaturahim. Tu bahagian kita. Kadang-kadang alhamdulillah ibu bapa pandai dah cari kita. Kata orang boleh angkat jari dah. Tapi kalau tak betul cara, anak-anak berkelahi, berdengki. Sebab kita tak menyediakan ilmu untuk dia berkelahi adik-beradik. Mengutus suatu rahim, ini semua dosa-dosa besar. Itu salah. Bukan cara tu salah. Salah ilmu kita tu tak ada bekal kepada mereka. Kedua, salah kat mana? Kita banyak nak berjanji dengan anak. Tanah ni mak nak berikan kau nanti. Ataupun tanah ni mak dah berikan awak, ambil lah sok. Tapi tak ada dokumen, tak ada hitam putih apa. Bila sampai masa apa? Lain. Hebah cara mulut tanpa ada dokumen. Kalau ada saksi. Tak apa, alhamdulillah. Salih buat satu dokumen buat pasal semua biar ada bukti bahawa ni dah kita dah hebah kepada dia. Tengok pada sekolah agama Ustaz Ibrahim apa jadi? Waktu satu. Mumi. Mumi. Apa jadi? Habis kena roboh. Anak kamu kami tak tahu. Ni batu 3 bulan. Dengan isu tengah jadi isu tu Ustaz. Tanpa anak yatim batu 3 tu. Dengan tengah jadi isu tu. Anak tengah jadi isu.
Misal contoh, bukan nak cerita kan, nyanyi ke ayah nak buat wakaf apa semua. Maksud ilmu buat pusaka pun kita kena belajar sepatas lidah. Ustaz, mak ayah dah hibah, tapi anak nak ikut faraid. Dia begini, bila mak ayah dah hebah, harta tu tak difaraidkan dah. Hanya jadi masalahnya apa? Kena ada hitam putih, biar ada saksi membenarkan hebahan ni. Kalau tidak akan jadi berkelahi anak beranak. Jadi kalau ada saksi dia, maknanya kita pergi kepada pusat hibah tu, kita terus bagi. Tu mana beritahu pada hakim bahawa kita ni harta ni ada bagi masa hidup. Tu masalah. Jadi anak angkat tu, anak luar nikah tu semua boleh dapat. Boleh. Anak angkat kan anak nikah dia boleh dapat kalau beri masa hebah atau wasiat. Yang tak lulusnya pada waris, anak-anak cucu tak boleh. Pada selain daripada waris dia boleh dapat 1/3 harta tu. Itu masalah dia. Tapi ada kes dia lancang tu, dia tinggal anak perempuan 2 orang, tinggal isteri. Tu tinggal adik-beradik. Sebab kita kena tahu siapa ada anak perempuan sahaja, harta tak habis. Kalau lebih tu ingat-ingat beri ke saya, selesai masalah. Kongsi lah. Okey. Bila berlaku macam tu, diorang datang jumpa saya ni jadi pendamal lah. Jadi adik-beradik ni, tak apa Ustaz, kami tahu abang ni ada tanah dalam 2-13 hektar, tanah sawit ada, tanah apa semua, ada lot rumah duduk di semua ada lah. Tapi kami nak 1 hektar je. Dia pekan lancar, ada tanah lah, 1 hektar. Yang ni tamak. Pada masa depan saya setuju. Bila saya tanya diorang, dia nak bagi 1/3 daripada 1 hektar. Ya Allah. Nak lagi je. Nak lagi. Sedangkan tanah sawit ada 10 hektar. Jaga orang perempuan ni semua minta maaf lagi. Keras sangat. Tamak sangat. Sawit 10 hektar bukannya 3 hektar. Dia tak baca sifat 20 Ustaz. Itu dari segi masalah bab faraid tau. Beberapa kena juga belajar. Entah cerita saya kita cari satu masa. Kita cari sama. Saya akan ajar. Formula senang. Saya ilmu faraid ini saya tak pakai kitab. Saya ada formula saya sendiri. Setelah dirumus dah ada benda tu dah lama Allah beri saya ilham. Jadi saya buat kaedah sendiri. Simple je. Ayah benar-benar ya. Tak ada. Simple je. Dia ada kaedah dia. Supaya orang ngajar ilmu matematik kan. Sekarang ni kan, saya kalau buat ilmu matematik ni orang ngajar kan, saya suka tengok dia. Paling senang. Pun cikgu dulu belajar cara payah sangat. Dia belajar ajar senang je. Formula dia senang. Tak mahu bukan nak merendahkan cikgu dulu. Saya rasa dulu supaya. Sekarang tengok yang buat dia, ya Allah senang. Sebab saya minat matematik. Contoh saya beli ilmu falak ni. Cikgu dulu pun dia pandai tapi dia tak tahu function. Kaedah menyenang kita tak dapat. Sebab tu kan sebab pusaka ni saya ada kaedah saya sendiri. Ada step dia. Step jadi mudah. Okey, lagi ada berapa limit masa ni tak? Bentar, tak apa. Ya saya. Kami nak buat saka. Dan ada resti tu ya. Orang ni kan, dia ada anak perempuan. Ramai 6 orang. Semua perempuan? Kemudian dia ada isteri kedua. Okey. Dengan isteri kedua tu dia ada anak seorang. Lelaki. Okey. So dia hibahkan harta dia pada isteri dengan anak dia yang pertama tadi tu. Tapi dah anak dengan anak dia yang isteri kedua tu, ya. dia tak bagi sikit pun. Okey. Tapi macam mana? Adakah anak lelaki, anak dia yang lelaki yang pada isteri yang kedua tu boleh tuntut? Dia gini, bila kata hebah, tak ada dah. Habislah. Maksudnya, hebah tu tak ada lah. Maksudnya dia dah jadi milik penama tu. Tu cara. Tapi itulah kita sebagai orang yang ada pengetahuan keadilan anak-anak ni, betul lah kadang-kadang dia nak marah. Maksudnya dia tak beri tu, ada sebab lah. Kalau dari segi hukum, adakah berdosa? Tak berdosa. Tapi sebab hak dia masih hidup. Tapi sebagai keadilan. Sebab apa? Sebab kata tadi lah. Bila dalam kubur, nak doa anak yang soleh ni. Kadang doa anak ada ini tak ingat dah. Yang ni ingat. Tuan-tuan, kita dapat anak yang mendoakan kita dalam kubur besar, kita seperti dapat emas sebesar gunung. Sangat bernilai. Didiklah anak pada agama. Ingatlah,
Bacalah doa pagi petang saya mana, ya Allah ampunlah dosa ibu bapa aku, rahmatilah dia, lapang ke kubur dia. Kita baca untuk mak kita, masa kita sekarang insya-Allah mati kita adalah anak cucu mengingatnya. Tuan-tuan, saya ni sebab tok saya di Rantau Panjang tu dia imam tahun 40-an 50-an. Lama. Lama. Saya rasa saya dapat doa dia. Sebab saya masuk sekolah Sairau, saya nak jadi doktor sebenarnya. Tapi terbalik. Doktor juga. Doktor buat lain. Semua tuan-tuan, punca sebab tapi saya tak faham ke cikgu sebab kita dah faham bab akidah kan. Cikgu saya mengajar kimia ketar sampai mengajar benda lah cikgu nak mengajar. Kita jadi stres. Tapi saya tak mahu bila kita dah faham dah besar baru tahu tu hikmah dia. Cerdik saya masa sekolah bukan nak angkat diri tapi saya boleh tegur cikgu sekolah saya. Cikgu soalan ni salah ni. Soalan saya ni. Dia kata dia kata A, saya kata B. Esok dia kata betul sama dia. Soalan tu betul. Tu tahap saya cikgu. Ustaz. Saya boleh tegur cikgu saya. Kalau PSA kan, geografi ke apa, saya buat dalam masa 20 minit. Semua dalam kepala. Sampai cikgu panggil saya, sampai dah masuk bilik guru, takut saya curi soalan. Dia apa kita? Tak nak ceritakan masa tu. Tapi bila masuk Sairau, telah tak kena saya kepada Allah Ta'ala. Allah dah. Kita terima seadanya. Macam mana? Dapat anak yang soleh, duk mendoa kita, Ustaz. Ya Allah. Martabat kita mula orang awam, tapi bila dapat doa anak soleh ni, Allah angkatkan martabat kita dalam kubur ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah angkatkan martabat kita. Bercerita besar lah. Jangan bimbanglah bab rezeki apa semua. Allah keluar kita dah per ibu, Allah dah jamin dah rezeki kita ni. Jodoh, pertemuan, ajar, kubur. Kubur ni kita, saya baru ni ada anak dia meninggal di Melaka. Sebelum ni dia pesan sangat, Ustaz, kalau saya mati saya nak kubur di pondok. Berpuluh-puluh cakap yang sama. Bila dia meninggal, suami dia kata, Ustaz, Kak dah meninggal dia ni. Ustaz betul ke nak bagi dia tanah di pondok? Betul. 10 minit lepas tu, Ustaz minta maaf tak jadi. Kita orang nak gali kubur lah. Anak cerita kubur ni milik Tuhan, bukan milik kita. Sebelum ni berpuluh kali cakap sampai masa U-turn. Orang lain yang ubahkan. Dia nak, tapi anak merantau kata, Pak Haji Hayah kalau ibu ada di pondok, kami duduk Melaka ni, bila nak ziarah? Kita ziarah kubur naik raya je. Setahun sekali. Tapi kalau di pondok, kami pagi petang siang malam ngaji Quran, kubur sebelah je pada pondok. Senang dapat rahmat tu. Itu je keistimewaan dia. Nak tahu tidak, mati-mati. Okey, ada boleh tak tu masuk. Tapi di sisi keadilan jangan nampak itu. Saya banyak jumpa orang yang tak adil bagi, tapi dia dah bagi masa hidup, tak boleh buat apa. Takut anak kecil hati. Bila kecil hati mati tak ingat ke dah. Takut yang tu lah. Tapi kalau anak yang faham, dia tak kisah, dia terbuka. Tapi yang jenis kecil hati ni tak ingat. Tu bimas itu. Tapi dia suruh kosah. Sebab beri masa hidup. Ya saya. Sebab satu ni, kalau dia jual berani surat janjian, adik-adiknya kata ni paksa. Anak ni paksa ayah. Paksa ni dari segi konteks dalam segi syarak, tunjuk betul-betul ke? Abah tak sayang kau bunuh. Sekarang cakap-cakap tak aci. Paksa ni tengok dari segi hukum ni macam mana. Dia kena tengok betul tak dia paksa dari segi syarak. Kalau cakap je cakap paksa tak betul. Masa paksa kat bentuk macam mana? Ya, dan keadaan anak-anak ramai ayo paksa tak jadi. Tak ada saksi lah. Dah, masa dia paksa dia bentuk macam mana? Ancaman Ancaman tu. Pada nyawa macam mana? Nak lari ke? Nak lari. Bini kata abang kalau kahwin lain kau nak terkejut tingkat, silalah. Betul dia boleh kata dia terpaksa. Ada macam pesuh mana tak salah. Bukan, dakwan paksa dekat mana? Setakat mana ancaman nyawa dia? Ya. Okey. Boleh. Ya saya. Dia ni mak ayah dia meninggal. Lepas tu dia nak pakai adik-adik dia lah untuk
pembahagian harta ni. Kemudian isteri abang dia ni masuk campur hal ni. Dia nak macam nak suruh suami dia ikut cakap dia lah. Dia campur hal dengan dia adik-beradik lah kan. Jadi punya proses tu susah lah, sukar untuk kita nak uruskan kan. Sebab si abang dia tadi ni tak boleh nak berurusan dengan adik-beradik dia. Sebab dia isteri dan anak dia ni menghalang. Macam campur. Macam campur. So macam mana kita nak cari proses kat dunia ni pasal boleh ambil tindakan ke apa atau apa macam mana ke nak bagi urusan ni. Kita bimbang orang tua kita ni yang dah meninggal ni tersiksa kan, selagi benda tak selesai kan. Dia begini masalah, biasa saya jumpa masalah dia gini, katalah anak ada 5 orang, seorang ni tak setuju, baik atas dasar keluarga belah isteri dia campur tangan apa semua, yang lain setuju. Kena ingat dulu, prosedur pembagian harta pusaka ni nas qat'i. Mana nas qat'i wajib difaraikan dulu. Ingat tu, wajib difaraikan dulu. Dah tahu jelas berapa bahagian masing-masing. Pasal kedua baru boleh berdamai. Dari segi hukum pertama, Bila gini Ustaz ni, dia nak proses nak cakap apa, nak bagi itulah yang payah. tak ada payah. Pergi mahkamah. Pakai mahkamah lah. Masalahnya dah lah abang ni dia sakit, Ya. tak boleh nak keluar, dia tak boleh nak keluar, nak ni kita nak bawa dia, nak Mak bermasalah, ya. sebab isteri dia tadi menghalang. Ya. Mana tak boleh nak buat punya benda, beku kat situ. So, memang situ tak boleh buat apa, memang bermasalah. Tapi boleh kita tuntut di mahkamah, boleh isytiharkan. Biar main duit sikit lah dan makan masa. Ini masalah dia. Maksudnya perkara ni kita nak mengertikan isteri dia kat situ tak boleh masuk campur tu boleh kaya. Tak ada kaya, pergi jumpa Tok Bomo lah kata. Memang susah. Bila ada masalah kayak ni memang susah. Abang tu sakit. Betul. Tak boleh nak Cari seorang keluarga yang tua yang pergi jumpa. Bapa, saya cerita bagaimana bab pusaka ni pukul 12 kan tak habis lagi. Saya satu kes dia lancang. Tanah getah naikkan. Okey? Tanah pusaka. Nama mak tapi tanah pusaka. Abang ni pergi bawa mak ke ADO tanya. Adik lelaki pula tak tahu. Sebab dia buat kualikan dah buat apa semua, rupanya tahu tanah ni tanah nama abang dia. Marah dah. Okey, tak kisah tu. Sampai tu masa abang ni insah. Maka dia wakil ke seorang saudara dia jumpa saya, Ustaz, minta tolonglah saya. Kali ni kes berlaku gini-gini. Maka saya pergilah jumpa dia di rancangan. Pergi di rancangan sebagai pendamai. Adik dia jumpa saya, babi celaka anjing nak bawa sekarang. Tak ada perkataan lain. Babi, celaka, anjing, bawa sekarang. Ingat ke kawan kan sebelum meninggal. Siapa tak tu dia marah muka dia merah ni. Orang yang sangat dia ingat saya berkelahi dengan orang ni. Dah pakai keluar tengok. Gagal lah misi pertama saya. 2-3 bulan lepas tu dia suruh saya pergilah. Kita jujur sebab kita kenal orang ni. Pergi. Tak ada perkataan babi celaka anjing tu lah ya. Kemudian sampai dah lupa dah 4-5 tahun pun dia cari saya yang rupanya dia dah ada sasar. Ya Allah baik ke. Abang ni pula mati. Moga kita harap Allah ampun dengan dosa dia. Adik dah tak normal dah. Tak macam hilang fikiran. Ada satu kes lagi. Adik ramai 10 orang. Dia beli tanah dalam 6 ekar, 7 ekar. Pakai kongsi. Nama Abang Sulong. Okey, sebagai pemegang amanah dia lah. Tapi nama satu. Tak ada tulis pemegang amanah apa. Tak ada buat surat. Sampai satu masa abang ni jual 300,000. Adik-beradik putih mata. Dia pula kahwin lain lagi. Tapi apa akibatnya? Baru ni saya jumpa dekat Pekasari Lancang. Pakai tongkat. Tuan taklah tu mana saya dengan 60 hanya pakai tongkat. Kan abang bertongkat ni. Mak saya sekarang Ustaz, saya buat pinggan dah tak 4. Tuhan bayar kes. Ya Allah, sedih. Tak padan dengan harta. Adik-adik marah semua dah.
dan pakai gomong seorang. Sedangkan duit kongsi, beli tanah. Ada kena nampak duit habis semua ya. Apakah? Ustaz tanya, dia ni masa waktu dia masih ada dia hidup, dia langsung tak tahu masa umur dia. Macam ni dia tak jaga, tak ambil tahu, tak ada bagi macam cakap apa? Ya. Duit bulanan. Ya, tak ada. Oh laki lah. Laki semua abang sulung laki dia. Ya. Lepas tu bila Mati. mak meninggal, dia nak pula panjang. Betul. Di segi hak ada. Di dua orang yang tak dapat ni. Selain daripada tu dapat. Pertama, dia bunuh ni mak dia. Lambat sangat orang tua dia mati. Misal contohlah, dia suka. Dia memang terdinding, terhijab. Kedua, dia murtad. Anak-anak dia tak dapat harta mak ayah dia. Yang lain tak apa. Aku terimalah akan nikahnya. Sebab kata, lari bini tak nak. Mati dapat itu pusaka. Seolah macam tu. Yang dua-dua ni yang terhalang. Tapi itu kata tadi lah. Masuk bak dahaka, bak apa tu, itu pasal lain. Itu ada lah dia menghadapi suasana ni. Boleh? Kalau ramai adik-beradik, lagi 6 adik-beradik, 5 perempuan, seorang lelaki. Yang perempuan semua tuju nak bagi sama rata, yang lelaki seorang dia nak faraid. Mana nak dengar cakap yang mana? Dengar dia macam mana? Dengar cakap Tuhan lah. Tak, dia nak ikut. Tak, dengar cakap Tuhan. Yang perempuan memanglah dia nak bagi sama rata. Kena Lelaki lah. Ya. Tanya lelaki dia macam mana, Mat? Kalau bagi sama rata, saya ada satu kes. Bapak kes tu cuba kata, tak habis pukul 12 ni. Ada satu orang kaya ni, dia tinggal duit 45 juta. Orang Temeluk kita, Ustaz. Tapi duit Kuala Lumpur lah. Tinggal duit 45 juta. Abang ni, dia buat kesilapan besar dekat mana? Dia perintahkan adik-beradik dia, gini lah. Duit ni kita bagi sama banyak adik-beradik. Sama banyak. Anak 5 orang bagi sama banyak. Okey, nak tanya Ustaz Sulaiman. Kalau lelaki kata dapat 10 juta, kau dapat 5 juta, Ustaz nak bagi tak 10 juta dengan 5 juta? Nak tanya ikhlas. Kalau Ustaz macam mana? Nyawa dia juta ni. Tak, bukan kita patut dapat 10 juta. Tapi sebab nak bagi sama rata, dapat 5 juta. Nak bagi ke tak Ustaz? Kalau Ustaz tanya dulu, orang tidak esok kena buang tidur luar. Misal macam RM5,000 bagi. ya, itu masalah dia. Dia dapat kesilapan. Dia Terlepas jaga. bukan adik-beradik aku lah dengan abang ni. Mana dia bagi macam tu? Tak boleh. Cara dia macam mana? Dari pengalaman saya kan, kalau kita berbuat cara umum ni, adik-beradik akan lemah. Malu kat abang, malu kat kalor, sebab banyak kalor kan. Dia senyap hati tak. Kena buat macam mana? Sorang-sorang itu. Okey, Mamat awak patut dapat ni apa? Macam mana nak buat faraid? Dia akan kata, kalau boleh Ustaz nak faraid lah. Memanglah nak faraid. Misal contoh kan. Tanya perempuan pula. Kita bagi kesedaran pada dia. Betul bila kita berjumpa ramai, baru kita khabar. Okey, Mamat nak faraid, insya-Allah dia tak lawan. Tapi kalau cakap cara umum, dia kalah. Apatah dia ada anak bongsu. Ingat tu. Maknanya kena betul cara buat. Saya dah lama dah main benda ni. Kesilapan orang pejabat tanah ni, cerita pejabat tanah pula. Dia bermudah-mudah. Mudah mana? Bila dia terima penilaian harta pusaka pada dia, dia tak pergi kepada penilaian. Nilai kedua harta. Nilai harta semua, kerana dia kena faraid. Okey, orang lelaki bagian dia katalah 300,000, perempuan 150,000. Dia dah bayar semua. Baru dia tanya kepada ahli waris, macam mana ni? Orang lelaki dapat gini, orang perempuan dapat gini. Sekarang kita tanya lelaki macam mana? Biar reaksi dia. Supaya apa? Tak ada tekanan. Tapi kalau dia cakap macam mana tuan, keluarga daulah ni nak buat macam mana? Kami dah membakat dah nak bagi sama rata. Dia tak tahu hak dia banyak mana. Bila dah setuju, baru tahu Tahu. galat pula. Saya ada satu kes. Anak dia mati aksiden engineer. Banyak dapat pampasan apa. Ayah ni bosan dengan bini menantu dia lah. Suruh harta nak cepat nak belanja apa semua. Dia pun pakai saing tanya. Bila dah terima baru tahu anak tinggal harta beratus ribu. Tapi dah serah ke menantu. Menantu dah dapat.
Maknanya kita kena hukum. Kalau hukum mana tu ikut hukum parai juga. Ya. Tak boleh sama rata. Tak boleh. Orang perempuan memang nak sama rata lah. Mayang saya nampaknya. Tak boleh. Tanya adik lelaki dulu. Kalau dia pun tak apa, saya ikut je. Kalau semua setuju untuk sama Ya. rata baru boleh. Selepas dia beritahu nilai kadar, itu buat ada keadilan. Kaedah itu. Maknanya kalau setuju boleh lah. Dah lah kena tahu nilai setuju pun nak tahu banyak mana. Ambil estimate dulu. Ya. Wajib dulu tahu nilai kadar apa semua. Apa? 1/8? Tidak. Tu orang isteri mati ada anak dapat 1/8. Kalau tak ada anak 1/4. Isteri 1/8, 1/4. Itu misalnya 1/4. Supaya saya lah, saya kahwin dengan kawan, sama saya, isteri saya dia tak ada anak, kahwin pun dia dah tua. Dia ada nilai harta 2 juta. Kalau dia mati saya dapat 1 juta. Itu jadi haru adik-beradik kan. Putus suatu rahim, tak bukan apa marah kakak kahwin. Tak marah, bukan nak cerita air. Berpada-pada lah. Jangan sebab harta jadi kesian. Ya. Tak boleh nak bayar Ustaz dengan hubung suatu rahim dengan harta dunia. Apa? Lain sebenarnya. Ya Allah. Tak dapat jawab. Bila tanya siapa saudara kamu, nak cakap apa? Kau nak kena pukul dengan tongkat ke? Terbenam 7 hasta, 7 hasta. Pukul bangun, pukul tanya lagi siapa saudara tu. Tak dapat. Dia pun gagak Ustaz. Kak. Jangan buat satu rahim. Macam mana nak marah pun tanya khabar, telefon. Jangan nak marah macam mana pun tahu adik kita kan abang kita nipu kita maafkan. Berjiwa besar. Sebab soalan dia tanya dalam muka nangki nanti siapa saudara awak? Ikhwah siapa? Saudara, bukan saudara sama Islam adik-beradik. Kalau kita usaha dah tapi dia buat Selepas lah tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Kita dah pujuk dia dah nasihat. Mama semayang lah, tak baik. Awak tak semayang ni apa, tengok awak keluarga. Dia buat sombong apa. Kita jauhkan dia pun tak apa dah. Tak ada masalah. Selepas kita dah beritahu apa, kita menjauh dia. Tak boleh. Nanti bala-bala dapat ke kita juga. Tak apa ni. Buat hal tak tahu. Buat yang itu tak apa. Okey, ada lagi? Ini perkenalan je dulu. Kamu habis dah kan? Ada satu. Apa nak sama-sama dah. Ni satu lagi banyak orang bermasalah ni kan. Tanah dia ada setengah ekar je. Okey. Mak buat rumah sini. Mana dia nak rumah, nak anak cucu depan mata dia. Mana ni ada rumah, ni ada rumah, ni ada rumah, ni ada rumah. Misal contoh, sini pun ada rumah, sini pun ada rumah. Okey. Keadaan macam ni menyebabkan anak-anak berkelahi. Kat mana berkelahinya? Soalannya kat mana? Bila nak pecah lot, orang ni masuk garage kereta, orang ni masuk dapur, orang ni masuk ni. Jadi bila nak beri, kena setiap ingat. Bagi look lidi ni, siap dah betul. Kaedah dia macam jangan ikut dan. Kadang-kadang sini ada pokok dia masuk tanah kita. Kita pun kabar lah ni dia ni tanam kan. Dia pula musaking. Hanya esok dia terbang. Dia sama-sama putih mata. Ni saya contoh. Jaga-jaga. Mana perancangan dalam kata pusaka ni kena bijak. Banyak orang bermasalah. Ada satu kes dilancang tu masa tahun 7 bulan tak apa adik-beradik kita dulu orang adik-beradik ni berkawan sepupu pun dapat abang dipanggil
sepupu dia bagilah saya tapak rumah bayar 300. Bayar 300 duduklah belakang rumah lawa. Dia saya tahu tu sebab rumah tu dia saya buka keluarga dia bikin saya buat pondok dulu lah buka rumah memang lawa kayu jenis grade A. Mengapa jadi gini bang? Dia kata sepupu saya tuntut balik tanah ayah dia. Sedangkan dia dah jual beli. Tak ada yang hitam putih zaman dulu. Tahu. Tapi tak sedar pun sebab nama geran ayah dia ni. Jaga ni, ingat ni. Saya akan tengok ni, ada rumah di Romping. Rumah banglo, so. Tapi makan tanah dia beradik dia. Yang ni tanah langsung. Tinggal. Jadi tinggal tak? Ustaz, dia tahu seksa orang yang ambil sedekah tanah orang pun. Dia tahu seksa? Tak tahu. Tanya Tuan Guru Haji Google. Semua ada. Bukan. Kan, sebab Ustaz dah sebut kan. Semua dosa besar. Masa cerita saya dah ambil ilmu faraid, saya tak sibuk cerita bahawa hukum ada. Semua ada dalam Tuan Guru Haji Google. Tak je. Apa dosa orang ni, apa dosa, semua ada orang keluar. Saya, tugas saya nak beri cara ni. Sebab ni tak ada dalam Google. Google pun benar. Dia tak boleh jawab. Kalau tanya hukum, Tuan Guru Haji Google boleh jawapan. Betul salah je. Tanya AI. Sekarang AI lagi tanya dia. Tapi yang ni, dia tak boleh beri jawapan. Ini banyak berlaku. Tuan-tuan, saya ceramah ke Cameron Land sebulan sekali. Saya buat pusaka. Ada satu taman tu, tanah dia suka ikat je. Tapi nilai dia 2 juta. Tanah suka ikat, nilai dia 2 juta di pasaran. Anak ada 5-6 orang. Berkelahi dengan mak, berkelahi dengan adik-beradik. Cuba bayar, punya bala. Tanah suka ikat, luah mana sangat. Tak tahu, saya pun tak tahu idea macam mana nak selesai dia orang. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Saya dengar je lah. Kalau gini elok tak tahu berapa nilai dah. Buat amal. Tak boleh sebab tanah dia dah 50 tahun. Anak semua kita besar. Dia rasanya tanah ayah aku juga. Masa-masa tanah ayah aku juga. Tanah mak aku. Nilai ni. Ada satu taman ni. Dia apa kampungan tu. Kan dia nak parking pun kena bayar RM5 apa semua. Semua berduit tu taman sekarang. Itu jadi puaka tu. Nasi. Kita stop sini. Stop lah. Kena kawal juga bahasa ni. Adalah ya insyaAllah lah ini sebagai pengenalan je lah ya. Kita insyaAllah minggu depan kalau tak ada uzur. Kalau tak ada uzur saya apa semua, insyaAllah lah kita sama lagi minggu depan. Betul sama ni insyaAllah kita apa kata orang ni, tumpukan ni dan kita cari satu masa buat cari buat pusaka ni. Saya pun nak enjoy Ustaz. InsyaAllah tak ada masalah. Kita buat satu masa lain. Kalau buat pusaka ni bagi saya 3 kali je. Apa semua boleh dah borok kedai kopi buat pusaka. Saya dah 3 kali je. Boleh sembang. Saya ada formula saya insyaAllah. Mudah je. Okay, jadi itulah sebagai pengenalan daripada saya, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan kekurangan itu kelemahan diri saya sendirilah. Itu pada hukum adat percakapan. Tapi pada segi akidah itu pun Tuhan dah atur dah. Nak cakap baik daripada ni itu ke pada adat percakapan. Hakikat pun Allah dah atur. Ya? Saya sebenarnya lama dah nak jumpa Ustaz nak cari ni. Itulah makan gula sama dengan dia. Saya spontan je. Saya spontan. Itulah lagi satu ni Ustaz Asri kenduri anak dia yang Kedah pun dia buat di situ juga. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ucap terima kasih kepada Ustaz. Dan kita mengaji pun lama nak cari Ustaz sebenarnya. Sebab cari ya. Untuk betul silaturahmi.
Saya harap pada minggu depan ni tak ada apa ni pembukaan. Tu Ustaz. InsyaAllah. Memang terus masuk dia selalu. Tapi kalau Ustaz kata tadi 3 kali je farak itu lebih baik kita buat farak itu. Kan? Cuba farak yang 3 kali tu. Maksudnya terpulang pada kita lah, saya cuba tanya je. Sebenarnya farak ini pun masalah memang masalah, bukan masalah. Ataupun kita selah-selah. Tak, beginilah. Kita selesai faraid dulu. 3 kali belajar, insyaAllah. Boleh makan BBQ lah lepas tu. Dia habis kita ya. Kena buat kenduri. Kita dalam kepala saya je. 3 kali habis kita. Jadi insyaAllah, maknanya minggu depan datang dengan datang ke adik kawan InsyaAllah. Mengamai ini untuk peluang yang sangat bernilai lah itu. InsyaAllah. Nak dapat ni memang susah. Ustaz pun dia punya komitmen sangat banyak dengan seluruh Malaysia. Ini dia nasional. Mungkin international Tak ada lah, maksudnya insyaAllah lah ya. Jadi minggu depan kita tangguh dulu sebenarnya, kita aja Pak Pusaka dulu. Kita terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita mari. InsyaAllah. Jadi dengan tasbih kafarah dan Subhanallah.